Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mak harap kamu semua sihat bersama ahli keluarga kamu di rumah. Okey, ini adalah sesi pertama kita. Sesi pertama pembelajaran secara maya ataupun PDPR untuk subjek sirah. Okey, untuk subjek sirah ni kira kamu ada 3 orang guru. Yang pertama Muallim sendiri, Muallim Faiz. Yang kedua Muallimah Ainia. Yang ketiga Muallimah Alina. Okey, untuk minggu yang pertama ni yang akan mengajar kamu ialah Muallim lah. Okey, minggu pertama dan juga minggu kedua. Minggu ini dan juga minggu depan Muallim yang akan ajar kamu. Kemudian Muallimah Alina dan Muallimah Ainia akan ambil untuk minggu yang seterusnya lah. Okey, so untuk pelajaran yang pertama ni, kita masuk pelajaran yang pertama, unit 1 iaitu Perang Khandaq. Okey, jadi kita nak tengok apa itu Perang Khandaq dan apa peristiwa yang berlaku dalam Perang Khandaq ni. Sebelum Muallim masuk ke slide yang pertama, jom kita sama-sama tengok dulu video. Video peperangan Khandaq ni yang dibuat secara animasi untuk memudahkan kamu untuk faham apa itu Perang Khandaq. Okey, jom kita tengok. Inilah yang kemenangan buat Mekah. Cepat buat penyembahan dan keluar Abu Sufyan. Kaulah yang buat kami ke sini. Muhammad hidup. Peduli apa? Dia kehilangan Hamzah dan 70 pengikutnya. Mari kita raikannya bersama. Berani sungguh mereka meraihkan kemenangan bila kata-kata ini masih disebut. Muhammad hidup. Kalau begitu, ia selesai. Ini bukan lagi peperangan antara orang Islam dan Mekah. Lihat, setiap ketua puak bersumpah akan terus berjuang sehingga seluruh Arab menentang Muhammad. Sehingga ayat Muhammad hidup menjadi Muhammad dah mati. Islam sudah berakhir. Tiada yang akan dibiarkan hidup. Aku serahkan segalanya untuk hapuskan Muhammad. 10,000? Kita kalahkan tentera 2 kali ganda jumlah kita, 4 kali ganda jumlah kita. Tapi 10,000? Tak ada jalan lain lagi. Mereka berpecah menentang dari semua arah. Apa pendapat kau, Pesuruh Allah? Di Parsi, ketika kami diserang tentera berkuda, kami buat parit besar di sekeliling kami. Semua ni ini tak pernah dibuat di Arab. Apa kata kita tunggu? Cari tempat paling sempit dan arah orang kau menyeberang sekarang. Cuba lagi di satu tempat dan kamu semua parit-parit itu. Dah 30 hari kita mencuba. Mereka dah hilang semangat. Beri mereka semangat. Kau kan pandai. Naikkan semangat mereka. Buat semangat mereka berkobar-kobar. Itu tak mungkin. Mereka yakin Tuhan bersama orang-orang Islam.
Baiklah, kalau begitu. Bersedia untuk buat serangan terakhir waktu subuh dari semua arah. Kita akan bunuh mereka semua. InsyaAllah, tak ramai akan kabus parit dan kita akan tentang mereka sebelum mereka sampai ke kota. Tapi, kalau mereka muncul di jalanan... Kita campakkan ini dari tingkap. Iya, Abang, saya sungguh takut. jangan takut. Kalau kita mati syahid. Padang pintu ni lepas kami pergi. Sekarang dah tiba masanya untuk membuktikan kau ada kuasa. Maka baginda pun berdoa, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon kepadamu, timbulkanlah rasa takut di hati mereka. Apa saja kuasa yang melindungi Muhammad, hapuskannya. Biarlah mereka berundur. Dan buktikan kepada orang-orang Islam akan kebesaran kuasamu. Biarlah mereka rasa gentar dan berundur. Okey, semua dah tengok dah video? Boleh faham? Okey, bagus. Alhamdulillah. Baik. Jadi daripada video tu kita dapat banyak maklumat. Antaranya yang pertama, perang Khandaq ataupun perang Ahzab ni berlaku selepas hijrah. Berlaku selepas hijrah dan selepas perang Uhud. Okey, dia berlaku sekitar tahun ke-5 hijrah. Maksudnya tahun ke-5 selepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Nabi duduk dekat Madinah. Dan peperangan ni berlaku antara orang kafir Mekah dengan orang Islam Madinah. Macam tu. Maksudnya orang kafir daripada Mekah datang menyerang orang Islam di Madinah.
Macam tu. Okey. Dan dia orang kafir waktu tu diketuai oleh Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan ni kemudiannya lah, selepas pembukaan kota Mekah semua tu, barulah dia akan masuk Islam. Tapi waktu perang Khandaq ataupun perang Ahzab ni, Abu Sufyan dia tak masuk Islam lagi dan dia jadi ketua kepada orang kafir untuk menyerang orang Islam dalam perang ni. Dan orang Islam waktu tu ada lebih kurang 3,000 orang saja. Dan orang kafir pula yang diketuai oleh Abu Sufyan ni ada sampai 10,000. Tu beza 3,000 lawan dengan 10,000. Tapi dengan bantuan Allah, orang Islam menang. Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran ni maksudnya apa yang patut kamu dapat daripada pelajaran 1 unit 1 perang Khandaq ni. Maksudnya apa yang patut kamu belajar daripada pelajaran ni Okey, yang pertama ialah menyatakan latar belakang dan peristiwa perang Khandaq. Okey, maksudnya kamu boleh menyatakan apa latar belakang dia, apa yang berlaku, bila kejadian tu dan apa pula yang berlaku, peristiwa apa yang berlaku dalam perang Khandaq tu. Menyatakan keputusan dan pengajaran perang Khandaq. Maksudnya daripada peperangan tu siapa yang menang dan berapa orang yang meninggal dan sebagainya. Okey, maksudnya yang tu adalah keputusan peperangan. Maksudnya kamu kena tahulah. Bila kamu dah belajar ni kamu boleh tahu. Dan pengajaran daripada perang Khandaq ni kita dapat pengajaran. Apa pengajaran dia? Okey, so semua tu kita akan tengok Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, yang ni adalah maklumat terperinci berkenaan dengan peperangan yang berlaku ni perang Khandaq ni. Okey, bila dia jadi? Tarikh dia ialah bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Okey, so peperangan ni berlaku selepas puasa. Berlaku waktu bulan raya, bulan Syawal tu, tahun ke-5 Hijrah. Okey, punca dia. Apa punca berlakunya peperangan ni? Hasutan kaum Yahudi Bani Nadir yang berpakat dengan kaum Quraisy Mekah untuk menentang orang Islam di Madinah. Okey. Maklumat seterusnya, bilangan tentera. Okey, bilangan tentera Islam ada 3,000 orang. Diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Orang kafir pula 10,000 orang. Diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Okey, tu ketua dia. Okey. Baik, nama lain. Okey, perang Khandaq ni juga dikenali sebagai perang Ahzab. Pakatan yang bermaksud pakatan di kalangan kaum Yahudi dan kabilah-kabilah Arab. Okey. Okey, baik, yang seterusnya. Peristiwa menggali parit. Okey. Cadangan daripada siapa? Cadangan dia ialah datang daripada cadangan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia yang mencadangkan supaya menggali parit di sekeliling kota Madinah. Okey, tujuan menggali parit ialah sebagai kubu pertahanan. Okey, bila dah ada parit ataupun longkang yang besar antara satu tebing dengan satu tebing tu, jadi orang tentera berkuda nak pi lompat ke seberang sini untuk menyerang tak boleh. Sebab kuda dan juga tentera tu sendiri jatuh dalam parit tu. Sebab parit dia besar. Parit dia besar, bukannya parit kecil, parit besar. Jadi tak lepas, lompat pun tak lepas. Macam tu tu tujuan dia. Okey, baik. Cadangan Rasulullah. Okey, Rasulullah pula cadang menggali parit hanya di sebelah utara saja. Sebab apa suruh gali kat sebelah utara saja? Bahagian lain pasal tak gali? Kerana bahagian lain diterlindung oleh bukit bukau. Okey, so bahagian lain semua dah terlindung dengan bukit bukau. Dah jadi topografi ataupun keadaan geografi dia macam tu. Keadaan geografi dia macam tu. Keliling Madinah tu semuanya ada bukit bukau. So dah jadi kubu dah secara tak langsung. So bahagian yang terdedah ni bahagian utara saja. Utara Madinah tu saja yang terdedah. Jadi utara saja yang buat gali parit untuk perang ni. Macam tu cerita dia. Okey. Peristiwa yang berlaku sepanjang menggali parit.
Okey, yang pertama, Rasulullah SAW bersama-sama sahabat menggali, mengangkut dan membuang tanah serta memecahkan batu. Okey, nampak? Nabi Muhammad walaupun dia ketua, walaupun dia adalah pemimpin, dia tak suruh saja. Pi buat kerja, pi gali parit, pi buang batu, pi buat pecahkan batu. Dia tak bagi arahan saja. Walaupun dia ketua, walaupun dia pemimpin, dia turun bersama-sama dengan yang lain untuk buat kerja. Tu nampak, tu adalah pemimpin yang baik. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikurniakan mukjizat. Okey, mukjizat antaranya. Okey, apa mukjizat dia? Yang pertama, menghancurkan batu keras yang sukar dipecahkan oleh tentera Islam hanya dengan 3 kali pukulan. Okey, batu yang keras macam mana pun Nabi Muhammad boleh pecahkan dengan 3 kali pukulan saja. Pecah. Tu adalah mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad. Okey. Yang kedua, seekor kambing dan sedikit gandum cukup untuk dimakan oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, baik. Kaum Muhajirin dan Ansar ni kita tahulah, mereka ni adalah orang Islam yang duduk dekat Madinah lah. Madinah. Okey, dan pemimpin Madinah waktu tu ialah Nabi Muhammad sendirilah. Nabi Muhammad SAW. Okey, dan bila mereka buat kerja ni, mereka gali parit. Mereka gali parit. Kan? Pecahkan batu semua ni. Jadi, buat kerja ni kerja berat. Bila nama kerja berat, kita jadi cepat lapar. Kan? Jadi, Nabi Muhammad sendiri pun, dia pun dalam keadaan lapar. Tapi dia tak merungut. Dia buat kerja. Dia buat kerja. Jadi, mereka ni perasan. Mereka nampak Nabi Muhammad ni pun nampak macam penat, nampak macam letih. Tapi Nabi tak berungut. Mereka nampak Nabi ikat batu dekat perut dia untuk tahan lapar. Dan sahabat-sahabat lain pun ramai juga yang buat kerja tu. Yang ikat batu dekat perut untuk tahan lapar. Jadi ada sahabat yang tengok Nabi ni, dia kesian. Dia kesian. Dia kata, ya Allah, kesiannya tengok Nabi ni lapar kan. Nampak penat, nampak macam tak bertenaga, penat buat kerja, memecah-mecahkan batu-batu untuk nak korek parit ni. Jadi dia pun pelawar Nabi ni untuk mai makan dekat rumah dia. Dia suruh isteri dia masak. Dia suruh isteri dia masak dan dia sembelih kambing, suruh isteri dia masak dan dia pelawar Nabi untuk mai rumah dia makan. Jadi dia makanan tak banyak. Banyak makanan sikit je. Jadi dia pun pergilah jumpa Nabi. Dia nak dengar bagi tahu kat Nabi, kata suruh mai rumah dia, mailah makan kan. Jadi dia kata Nabi dan beberapa orang kawan yang lain lah, sikit je lah, tak payah ramai-ramai kan. Ramai-ramai tak cukup. Tapi Nabi sendiri pula yang pergi jemput kawan-kawan yang lain. Dia kata jom semua pergi makan. Jadi macam tu pula dah. Jadi dia pun macam mana ni dia kata kan. Dia kata dia nak jemput Nabi dengan beberapa orang sahabat yang lain je, sikit je yang dia nak jemput tu. Tiba-tiba Nabi ajak semua sekali, jom semua yang mana yang gali parit ni, yang mana lapar dahaga, yang penat semua, jom kita pergi makan dekat rumah kawan kita ni kan. Jadi depa pun pergi. Bila depa pergi, Nabi pun cakap jangan tuang bagi habis apa yang duduk dalam kuali tu. Sebaliknya cedok sikit-sikit. Dan mukjizat Nabi, Allah bagi mukjizat kat Nabi ni, makanan tu tak habis. Duk cedok dalam kuali tu, tak kurang pun. Tak kurang. Sampai habis semua sahabat Nabi dapat makan sampai kenyang dan tak luak. Tak kurang pun makanan tu. Tu mukjizat dia. Jom, Muallim ada sediakan video untuk kamu tengok pasal peristiwa ni. Cuma video ni dia dalam bahasa Indon lah, bahasa Indonesia. Tapi boleh tengok, boleh faham. Jom kita tengok. Okey.
Perang Khandaq dipicu oleh kebangkitan umat Islam Madinah yang membuat pamor Mekah sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di Arab menjadi turun. Hal ini membuat Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, menjadi geram. Ia mulai mengumpulkan pasukan dari berbagai suku dan para tentara bayaran untuk menaklukkan Madinah. Sekitar 10.000 prajurit akhirnya terkumpul. Jumlah pasukan tersebar di seluruh Arab pada saat itu. Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan pengikutnya untuk mendiskusikan strategi perang. Ide melindungi kota dengan membangun parit diusulkan oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Sekitar 3.000 prajurit yang mempertahankan kota dikerahkan untuk membangun parit selama 6 hari. Di tengah para muslimin yang sedang sibuk menggali parit untuk persiapan perang, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah melihat Nabi Muhammad seperti sedang kelaparan. Ia kemudian pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada makanan?" "Aku melihat Rasulullah sedang dalam keadaan lapar," kata Jabir. Istrinya kemudian bergegas ke dapur untuk mengeluarkan karung yang berisi gandum, lalu menumbuknya untuk diolah menjadi roti. Jabir juga menyembelih kambing peliharaannya dan memasaknya menjadi makanan yang nikmat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dihidangkan, ia bersiap menemui Rasulullah untuk mengundang beliau makan di rumahnya. Ketika Jabir hendak berangkat, istrinya berpesan kepada Jabir, "Wahai suamiku, jangan permalukan aku di hadapan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau, karena makanan yang kita siapkan ini tidaklah banyak." Ketika Jabir sampai di hadapan Rasulullah, ia mendekati beliau dan membisikinya, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dan istriku sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Sudikah Anda dan sebagian sahabat datang ke rumah kami untuk makan bersama kami?" Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Wahai para penggali parit, Jabir memasak makanan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama." Jabir tentu sangat terkejut. Ia sadar bahwa makanan yang telah ia siapkan bersama istrinya tidaklah cukup untuk seluruh sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Jabir kemudian hendak berbisik kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa makanan di rumahnya hanya sedikit. Namun Nabi Muhammad lebih dulu berkata kepada Jabir, "Jabir, jangan kau turunkan kualimu dan jangan kau masak adonan rotimu sebelum aku sampai di rumahmu." Jabir tidak berani menolak dan bergegas pulang untuk menceritakan kejadian ini kepada istrinya. Istri Jabir tentu kebingungan dan berkata, "Bagaimana ini? Makanan kita tidaklah cukup. Aku akan sangat malu kepada Rasulullah jika aku tidak dapat menjamu semua tamu yang datang." Tak lama kemudian, Nabi Muhammad datang mendahului para sahabat. Jabir dengan segera membawakan adonan rotinya yang tak seberapa itu ke hadapan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah beliau. Nabi Muhammad kemudian memberkahi adonan itu dan menuju ke kuali masakan kambing untuk berdoa kepada Allah memohon keberkahan. Setelah itu, beliau berkata kepada istri Jabir, "Panggillah tukang roti untuk membantumu, dan jangan sekali-kali kau tuang kualimu. Isilah mangkok para tamu langsung dari kualinya. Niscaya Allah akan mencukupi kami semua." Kemudian para sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang mulai berdatangan. Istri Jabir tampak keheranan karena makanan di kuali itu ternyata cukup untuk seluruh sahabat, sehingga semua bisa menikmati hidangan yang diberikannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kuali tersebut tetap penuh seperti semula, begitu juga dengan adonan rotinya. Sungguh luar biasa salah satu mukjizat Rasulullah ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa membantu sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah tengok video tu. Alhamdulillah semua dah tengok kan. Boleh faham kan walaupun dalam bahasa Indon. Okey, tapi boleh faham sebab dia kartun dia dan bahasa yang digunakan pun walaupun Indon tapi taklah susah sangat kan.
Okey, baik. So daripada video ni kita dapat maklumat tambahan. Okey. Sahabat Nabi yang menjemput Nabi untuk makan kat rumah dia tu nama dia Jabir. Okey, Jabir. Dan jumlah sahabat yang hadir untuk makan tu pula ada lebih kurang 1,000 lebih. 1,000 orang lah. Lebih kurang 1,000 orang. Okey, yang makan. Okey. Tentera yang terlibat dengan peperangan tu 3,000. Tapi yang menggali tu ada lebih kurang 1,000 lebih. Tentulah. Okey. Dan semua yang menggali itu semua ada lebih kurang 1,000 lebih itu semuanya hadir ke rumah. Semua pi ke rumah Jabir ni untuk makan. Dan Nabi dah berdoa ke Allah supaya memberkati. Memberkati makanan mereka tu. Dan makanan tu tak luak. Tak habis. Okay, dalam kuali tu sentiasa penuh. Dan roti pun sentiasa ada. Macam tu. Tu mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, baik. Slide yang seterusnya. Okey, jom kita tengok apa yang kawan kamu kata. Kawan kamu yang di sebelah kanan ni kata. Tahukah kamu? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin telah mengikat perut mereka dengan ketulan batu untuk menahan lapar. Okey, baik. Yang ni Muallim ada sebut. Muallim ada bagi tahu kat kamu sebelum kamu tengok video tadi. Okey, jom kita tengok sebelah kiri ni pula apa dia. Okey, sebelah kiri kita ada kosa kata. Okey, kosa kata ni apa dia? Kosa kata ni maksudnya macam mana perkataan ni dieja dalam tulisan Jawi. So, kamu boleh tengok sendiri ya. Yang ni kamu boleh study sendiri. Boleh nah? Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok sekitar peperangan. Okey, apa yang berlaku dalam peperangan tu Okey, baik. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, buku teks sirah kamu, muka surat 4 dan boleh tengok macam mana tulisan Jawi tu, macam mana cara nak baca dia. Okey, Muallim akan baca dan kamu tengok macam mana cara nak sebut dia. Okey, baik, jom kita tengok yang pertama. Umat Islam dikepung selama sebulan. Okey, dah sebulan dah ni. Depa sampai-sampai tengok ada parit, depa dah kena kepung. Lebih kurang sebulan dah. Okey, peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musuh berjaya melepasi parit di sebelah satu bahagian yang sempit. Okey, baik. So, parit itu panjang. Berkilometer panjang dah. Jadi, selama sebulan tu, mereka ni duk cuba untuk lompat melepasi parit tu. Jadi mereka duk cuba tak berjaya. Sampailah ada beberapa orang yang cuba tengok baru mereka perasan. Sepanjang-panjang parit itu ada bahagian yang parit itu tak luas sangat. Parit itu dia tak lebar sangat. Jadi sempit sikit. Jadi boleh kuda tu lompat lepas. Kalau bahagian lain dia luas dan dia lebar. Jadi bila kuda lompat tak lepas, mesti jatuh dalam parit. Tapi ada bahagian yang mereka tengok, sepanjang parit ni bukannya semua sama saiz. Ada juga bahagian yang macam tak lebar sangat. Jadi kalau lompat tu kuda boleh lepas. Kalau kuda tu lompat betul-betul boleh lepas. Jadi mereka dah jumpa. So mereka dah mula masuk untuk nak serang orang Islam yang berada di kat Madinah tu. Okey. Musuh datang dari setiap penjuru. Okey, bila mereka dah dapat dah jalan untuk nak mai serang, mereka pun mula nak menyerang. Mereka mai daripada setiap penjuru. Setiap penjuru kota Madinah tu mereka mula masuk untuk nak serang. Okey, pada saat genting ini datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang tentera musuh telah mengisytiharkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diketahui tentera Quraisy. Okey, baik. Dalam keadaan genting macam tu, salah seorang daripada tentera musuh ni, Nu'man bin Mas'ud ni, terus dia jumpa Nabi dan dia isytiharkan dia masuk Islam. Tapi orang lain, tentera kafir Quraisy yang lain, mereka tak tahu. Nabi yang tahu. Okey. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey. Okey, Nu'man bin Mas'ud telah memecah
belahkan pihak musuh sehingga Yahudi dan kaum Quraisy bergaduh sesama sendiri. Jadi Nu'man bin Mas'ud ni dia dah masuk Islam, dan bila dia balik dekat geng-geng dia, dia berlakon macam dia bukan Islam, dan dia buat macam dia ni dalam geng depa, dan dia hasut depa ni untuk bergaduh sama sendiri. So untuk nak pecah belahkan tentera musuh ni. Pihak musuh juga telah ditimpa masalah bencana alam. Hasil daripada doa Nabi Muhammad SAW ni, Allah telah perkenankan dan Allah telah tolong. Macam mana Allah tolong? Allah telah menghantar angin kencang dan ribut taufan pada malam yang teramat sejuk hingga menyebabkan kemah runtuh dan perkakasan mereka bertaburan. Nampak? Bila Allah dah tolong, Allah perkenan doa Nabi Muhammad SAW ni, Allah pun bagi pertolongan. Allah hantar ribut. Hantar ribut sampai kemah mereka pun terbang. Lepas tu barang-barang mereka pun berterabur habis semua. Macam tu. Okay. Akhirnya Abu Sufyan dan tentera-tenteranya berundur pada malam itu juga. Okay. Malam tu juga mereka pun balik. Mereka pun dah tahu dah mereka tak boleh menang. So peperangan ni berakhir dengan umat Islam yang menang. Okay. Walaupun orang kafir ada 10,000, orang Islam hanya 3,000, tapi orang Islam yang menang sebab Allah dah tolong. Okay. Okay, pengajaran. Pengajaran dia apa dia? Yang pertama, kebijaksanaan kaum muslimin menyusun taktik peperangan dengan menggali parit merupakan cara yang amat berkesan. Okey, maksudnya walaupun cadangan tu bukannya cadangan daripada Nabi Muhammad, tapi cadangan daripada Salman Al-Farisi. Dia yang cadang dan Nabi Muhammad terima pandangan daripada Salman Al-Farisi ni dan buat korek parit tu supaya mereka ada kelebihan dalam peperangan tu. So yang tu adalah satu kebijaksanaan. Okay. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua sanggup menyumbang tenaga dan bekerjasama melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama orang yang berada di bawah pimpinannya. Maksudnya Nabi Muhammad ni walaupun dia ketua, dekat Madinah tu, walaupun dia pemimpin, dia ketua kota Madinah tu, tapi dia sendiri bila dia arahkan orang untuk buat korek parit untuk nak perang Khandaq ni, dia sendiri masuk dan dia pun korek juga. Bukannya dia bagi arahan saja. Cepat-cepat korek. Dia tu duduk bawah kemah, duduk tengok saja kan. Tak. Dia turun sekali, dia sekali turun, dia sekali pecahkan batu-batu dan dia sendiri angkut semua pasir dan batu-batu tu keluar daripada lubang tu untuk jadikan sebagai parit. Nampak? So dia buat, walaupun dia pemimpin tapi dia buat kerja tu bersama-sama dengan orang lain. Bersama dengan rakyat dia. Nampak? Yang tu lah contoh pemimpin yang baik. Okey, baik. Yang ketiga, kekuatan tentera-tentera Islam terbukti apabila sesiapa sahaja yang bermusuh dengan orang Islam pasti dapat ditumpaskan. Okey. Maksudnya orang Islam ni kuat. Macam mana orang Islam boleh jadi kuat? Sebab dengan pertolongan Allah. Okey, baik. Yang keempat, kegagalan pihak musuh telah meningkatkan lagi azam pihak Islam dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Okey, baik. So bila peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab ni berakhir dengan orang Islam yang menang, apa yang berlaku? Orang Islam rasa lebih semangat untuk nak sebarkan Islam lagi ke seluruh tanah Arab tu dan seterusnya ke seluruh dunia. Sebab kita dah menang. Tapi kalau peperangan tu berakhir dengan Islam yang kalah, jadi semangat untuk berjuang untuk sebarkan Islam tu kurang lah. Tapi bila dah menang, semua orang rasa semangat untuk nak sebarkan Islam sebab Islam menang. Okey. Okey, baik. Seterusnya, keputusan perang. Okey, so selepas peperangan berakhir, apa hasil dia? Apa yang terjadi ya?
daripada peperangan ni apa yang kita dapat. Apa keputusan dia. So keputusan dia yang pertama ialah kemenangan berpihak kepada orang Islam. Okay, so kesimpulan dia orang Islam yang menang lah. Walaupun orang Islam hanya 3,000, tentera kafir ada 10,000, tetapi tentera Islam yang menang. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang syahid seramai 7 orang. Okay, walaupun kita menang tapi ada 7 orang yang syahid. Okay, ada juga kematian. Pihak orang Islam yang meninggal 7 orang. Okay, kaum Quraisy yang terbunuh seramai 4 orang. Okay, orang Islam yang terbunuh 7 syahid. Okay, tapi yang kafir Quraisy yang terbunuh 4 orang. Okay, walaupun mereka sikit 4, kita ni banyak 7, tapi kita ni yang meninggal ni dikira sebagai mati syahid. Yang tu mati pula, mati menentang Islam. So kematian dia tak elok lah. Okay, yang terakhir. Okay, kaum Quraisy tidak lagi berani menentang Islam. Bila dah jadi peperangan Khandaq ni, bila dah jadi macam ni, mereka nampak Allah bagi pertolongan dekat orang Islam, mereka sendiri pun dah tak berani dah nak lawan dengan Islam. So yang tu adalah kebaikan dia. Bila dah jadi peperangan ni, bila dah jadi dah sekali, jadi dia jadi pengajaran dekat orang kafir Quraisy supaya jangan duk cari pasal dengan orang Islam di Madinah ni. Macam tu. Okay. Okey, jadi tamatlah sudah kita punya sesi pembelajaran secara maya ni. Jadi Muallim harap kamu semua boleh faham apa yang Muallim cuba sampaikan dalam pelajaran kita kali ini. Okey, pelajaran 1, unit 1 iaitu Perang Khandaq atau juga dikenali juga sebagai Perang Ahzab. Okey. Baik, banyak input dan maklumat yang dah diberi. Muallim harap kamu semua boleh ingat apa yang dah disampaikan hari ini. Okey. Rajin-rajinlah ulang kaji di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.